أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, alim ulama, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kehadrat Allah atas limpahan kasih sayangnya Allah. Allah pilih untuk solat maghrib berjemaah dan Allah pilih pula kita ni supaya duduk sementara nak masuk isyak, nak dengar apakah sambungan bagi huraian pada hadis pada episod yang lalu. Saat dia ada jumpa pula, rasa macam baru tadi je kena nasi goreng telur mata. Dia jumpa pula dah, mau kalau jumpa kerak pula. Alhamdulillah. Baik, kita sambung hadis malam kemarin dulu berkaitan dengan hadis yang keempat, iaitu larangan meninggalkan jihad. Kita dah cerita serba-serbi tentang jihad ni. Kok mana pun dalam hati kita ni mau ada niat, kalau negara aku darurat ni, aku salah seorang duduk depan sekali mau duk pegang parang kau lebih kurang kena dah, dengan niat mempertahankan agama dan mempertahankan tanah airku, lebih kurang begitu.
Kemudian kita tambah sikit, nak kenal jihad ni dengan beberapa maksud. Jihad secara umumnya kita dah sebut itu jihad dengan ilmu dan lisan, yakni mengajar, mendengar, mengaji juga dikira jihad. Ada orang mati dalam keadaan menuntut ilmu, ada orang mati dalam keadaan menuntut ilmu, ada orang mati dalam keadaan selepas menuntut ilmu. Ini semua husnul khatimah belakang. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, nak tengok kematian dia, tengoklah bagaimana kesibukan dia ketika dia hidup di hujung-hujung usia. Ada orang 50 tahun tak tawan punca lagi, umur 60 tahun pun duk ronda dengan cucu depan masjid. Tapi orang tanya masjid Jami' Bukit Jana tak mana, saya tak tahu lah. Petron saya tahu, 7E saya tahu, Habuan duk tukar bimbit Western tu saya tambah. Jadi makna kata umur makin berusia tapi makin jauh dengan rumah Allah. Ini bukan kesemua tapi majoritinya penghujungnya macam tu lah. Jadi alhamdulillah kita yang menuntut ilmu ni minta istiqamah. Pasal istiqamah ni mahal, bukan semua orang dapat. Biar biasa, biar sedikit tapi istiqamah. Banyak tempat saya pergi selepas daripada PKP, hak jemaah muslimin ni ramai sampai nak lekang di dinding tu. Tapi hak muslimat kurang. Tapi Masjid Bukit Jana makin ramai alhamdulillah. Dia makin kurang lah tak ada. Tanya pengusi, memang malam saya tak ada muslimat ke? Kok lepas kecil hati ke? Tak lah. Mereka dah takut tahu nak mari. Hak takut ada, hak tak rasa nak mai pun ada. Sayang. Dalam hadis yang lain, berpagi-pagi, lebih kurang berpagi-pagi menuntut ilmu daripada solat sunat lebih besar ganjarannya. Orang yang mengaji dapat 100 pahala, hak mengajak dapat 1000. Ngajak macam saya ni tak mengajak orang mana pun, main betiak je. Tapi hak jenis main mengajak dapat 1000, hak dengar dapat 100. Nak main mana dah. Tapi jenis passion tak nampak. Bila tak nampak ni tak rebut lah. Kalau masjid pula Datuk kata, kita pun duit jenuh noh, tak tahu nak buat apa ni. Boleh tak jemaah hak main ni kita bagi seorang RM10. RM10 cukup dah. Jemaah hak stroke di rumah pun dia bangkit main. Ni saya tambah lah. Nak sebut kata benda tu nampak. Kita up sikit boleh hak Ramadan ni. Kita bagi seorang RM50. Hak mana buat 20. Hak buat 8 tu RM5 sudah lah. Hak ni 50 ni, hak buat 20. Penuh masjid ni. Jenuh fikir pula nak tambah tak mana. Pasal benda tu nampak. Tapi hak jenis tak nampak ni, tak pergi ke depan lah ustaz. Saya ni sibuk belakang. Tapi kalau nampak pahala hak Allah nak bagi tu, pasal 24 jam duduk di masjid. Itu antaranya. Yang kedua, pada sudut harta, jihad harta. Harta yang ada pada kita dah belajar dah pada hadis yang kedua atau 3 saya dah lupa, iaitu dengan infakkan harta kita. Yang ada kat kita itu hanyalah pinjaman yang singgah sementara. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa-apa yang kami berikan kepada hampa, yunfiqun, infaklah, buat keluarlah. Dia singgah mesat dekat kita. Jangan duk perasan semua tu hak kita. Yang kata rezeki ni belum tentu. Imam Syafi'i dia kata rezeki ni selagi tak masuk celah Hongkong ni tak dikira rezeki. Lagi senang. Hak duk dalam akaun tu bukan rezeki kita lagi. Yang kata Imam Syafi'i ni dia halusi. Ada orang boleh ada duit dah tu kira rezeki lah tu. Tu tajuk lain lah. Nombor 3 kita sambung pada malam ni yang bertepatan dengan hadis kita. Cuma kita ulas sikit ya. Jihad dengan peperangan demi mempertahankan serangan musuh-musuh Allah yang menyerang kaum muslimin. Hak ni tuan-tuan, kita kena faham sikit. Hadis kita dia nak habaq ni lah, iaitu bergelut duduk di medan perang, mempertahankan agama, mempertahankan tanah yak ni. Bukan senang. Tapi jika ada ilmu dan iman yang kuat, insya-Allah
Nak cerita banyak. Cuma saya nak sebut lagu ni lah. Tuan-tuan, pi berperang bukannya perang dengan niat nak semua musuh tu mati. Tak apa clear ustaz. Malah ni mengantuk. Contoh, kita perang ni, kita nak faham no? Kita pi berperang bukan target nak kira siapa bunuh paling banyak. Ada orang dia kata, ustaz, kalau Malaysia, contoh, kalau Malaysia ni perang ustaz, saya target sebelum saya meninggal, target kena kepala otak saya, kok mana 10 orang mesti mati tangan saya. Dia lagu tu. Boleh, tapi tak tepat. Pasal Islam dia rahmat. Pasal Islam ni dia ada undang-undang. Pasal Islam ni dia banyak hikmah. Kerana yang pi berperang ni tuan-tuan, yang bergelut tungkuh lumuh mempertahankan tanah air, agama, keluar darah ni bukan target nak tengok bunuh siapa paling banyak, tapi ini adalah jalan terakhir dalam kita berdakwah. Ni Islam dia comel. Puak nu makalah serang, depa tak kira dah. Hang baik ke, hang tak baik ke, kami nak hampa ni mampu. Tapi Islam bukan lagu tu. Islam ada undang-undang dia, ada hukum hakam dia. Hukum perang ada, prosedur dia ada. Sebab tu puak-puak kafir ni makalah serang Islam bulan puasa. Depa duk sangka bulan puasa Islam tak makan lemah. Silap depa. Dan depa serang pula Islam ketika mana di tempat awam. Depa serang Tesco, tempat Ida. Depa serang Ion. Depa serang TF, contoh lah. Depa serang teman lagi, Lake Garden paling ramai tu. Tembak titik tu, habis serobok langgar. Saya tambah. Kira tempat-tempat umum, depa target yang tu. Baik hang muda ke, baik hang tua ke, baik hang perempuan ke, mati mampu pergi apa. Tapi depa kalau mati budak-budak lagi depa seronok. Pasal hak tu pewaris kepada umat Islam untuk perang dengan depa. Beza. Islam bukan macam tu. Islam saya terang sikit buah mula. Islam kalau nak serang, dia tak serang buta dan dia tak serang orang awam. Sebab tu makalah tuan-tuan perasan isu tahun lepas ke 2 tahun lepas yang mereka serang Syria tu, Al-Qassam buat pengumuman, tok, kami akan serang rejim Zionis. Kita duduk di Malaysia ni tak ada kerja apa kan, duk kok pelan goyang kaki, fikir lah nak serang umum buat apa, lepa lari lah. Nak kata bodoh pun cerdik juga apa ni pun. Ya, kita fikir lagu tu. Pasal apa? Pasal itulah cara Islam. Makalah nak serang, dia tak boleh serang melulu dan tak boleh serang tempat awam. Kerana Islam menitik beratkan 4 golongan. Bahkan panglima perang Nabi pesan siap-siap dah. Hampa kalau nak perang sat lagi, jangan perang 4 golongan ni. Jangan tembak depa, jangan tetak depa 4 orang ni. Siapa dia? Nombor 1 kanak-kanak. Tu sebab tu dia umum. Bila dia umum, hak geng-geng 4-4 ni kena lari. Pasal dia habaq dah. Tapi kalau tentera depa lari, makna kata depa mencut. Makalah hampa berani duk tunggu, kami nak lawan balik ni, nak balas balik, kemas mana sangat, lebih kurang dialog kita. Nombor 1 kanak-kanak, Nabi kata jangan serang mereka. Nombor 2 perempuan. Orang putih kata girl, ni perempuan, tak boleh serang mereka pasal mereka lemah. Zaman Nabi makalah ada hak nak join pun, mereka bahagian masak dekat tentera-tentera Islam ni, hak bab perubatan. Tapi kalau bab pergi ke depan, bukan. Nombor 3 geng-geng uzuk ni, darah tinggi ni, saya tambahlah kenciman ni, jantung kacau, orang bersin pun gelabah dah ni. Dan nombor 4 adalah orang wagamah. 4 ni kata Nabi jangan sentuh mereka ketika perang. Tengok hikmahnya Islam. Maka mereka kaji betul-betul Islam. Tang tu pun mereka dah nampak dah Islam menitik beratkan kasih sayang. Bagaimana mereka kata Islam ni teroris, pengganah, sedangkan mereka tak kaji semua ni. Itu satu. Yang kedua, saya ambil balik hak tadi ni, Islam bukannya target mereka membunuh semata-mata.
Contoh, kita nak perang saat lagi ni, tuan-tuan pakai asah golok belakang. Tamik Syari hak lama tu walk mai hantar pergi kedai canai bagi tajam nak perang ya ustaz. Kita pun nak lawan. Allahu Akbar, kita serang ni kira nampak musuh je sak. Habis selesai kita buat postmortem. Ketua kata, siapa bunuh paling banyak? Saya lah. Duk tanya bapak lagi. Sambil angkat tu kira darah penuh ni. Pahlawan Bukit Jana saya tambah. Berapa haji bunuh? Malam ni saja duk ada 60 orang. Cakap lah. Ni hak nombor 2 saya. Berapa? Saya 59 orang. Semua saya tikam mati mata. Nampak terkemahnya. Adakah itu target Islam? Jawabnya tidak. Walaupun mereka musuh Islam, yang melawan kita, yang menentang kita, yang nak halau kita di tanah yang kita, betul. Tapi cara Islam tu kena repair sikit. Cara kita belajar yang kita tak faham ni. Jawabnya, kalau tuan-tuan perasan, dalam perang Badar, berapa je mati? Lebih kurang 70 orang sahaja musuh. Dalam peperangan Uhud, lebih kurang 14 orang, tak silap saya, musuh yang mati. Kalau betul target kita nak mati semua, dah lama dah mati semua, tapi mati tak ramai, 14 orang. Dalam perang Khandaq, 1 ataupun 2 orang sahaja yang mati. Ini bukan bermakna Islam tak kuat. Islam ada sejarah dia yang menang, yang kuat. Tapi target Islam bukan bunuh membuta tuli, tapi jihad adalah satu jalan yang terakhir dakwah bagi kita. Tuan-tuan tak apa clear lagi lagu ni. Tengoklah hikmah Nabi ajak kita. Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi duduk di Madinah. Nabi bermimpi umat Islam tawaf Kaabah dalam keadaan berpakaian ihram, ittiba', buka bau sebelah. Tuan-tuan buka bagi nampak bau sebelah. Buka bau sebelah tu pun dia ada sejarah dia. Tak kira lah shadow ke green ke kena buka juga. Malu tak malu kena buka bagi nampak sebelah ni. Laki only. Kemudian berpakaian putih. Maka Nabi tahu dah hak ni seruan untuk pergi buat umrah ataupun haji pada tahun tersebut. Maka Nabi pun umum kepada sahabat, wahai sahabat Madinah yang berada di Madinah, kita kena pergi ke Mekah untuk buat umrah ataupun haji kali pertama. Ada kata umrah lah, umrah kali pertama. Kutik main nama lebih kurang 1,400 orang sahabat hak nak join pergi Mekah tu. Sebahagiannya sahabat muhajirin yang pernah hijrah daripada Mekah pergi Madinah dengan Nabi. Puak ni seronok pasal nak balik kampung hadaman mereka. Tapi puak Ansar pun seronok nak pergi buat umrah ke Mekah. Mereka pun pergi. 1,400 orang lebih kurang. Pipi tuan-tuan, Nabi kebiasaannya Nabi akan berhenti dulu di mana R&R. Tu nama saya bubuh lah. Berhenti di Tapah ke Bukit Gantang ke lebih kurang. Nabi akan hantar seorang pakar diplomasi ataupun diplomatik ni, pakar mulut sembang, pandai, orang tertarik dengan cakap dia. Siapa dia tuan-tuan? Sayyiduna Osman ibn Affan. Sayyidina Osman ni siapa? Sahabat carta nombor 3. Siapa dia? Menantu Rasulullah. Nabi sayang ke dia tak? Habis meta. Gelaran dia apa? Zunurain. Sebab apa? Satu-satu orang sahabat yang berkahwin dengan 2 anak Rasulullah. Wafat seorang, nikah seorang ni. 2 Nabi bagi ke dia. Nabi segan dengan Sayyidina Osman ni. Kealiman dia, kewarakan, tawaduk dia. Suatu hari Nabi duduk dengan sahabat, nampak betih. Sahabat lain masuk, Nabi tak waktu turun pun jubah tu. Tiba-tiba Sayyidina Osman buka sliding saya tambah. Dia masuk je Nabi waktu turun jubah. Malu kat menantu. Punya Sayyidina Osman ni seorang yang lemah lembut dia. Dekat dia dengan Quran. Nak cerita pasal dia sejam setengah agak. Punya dekat dengan Quran, mati dalam keadaan membaca Quran. Sama tak dengan saya sebut tadi ni, Imam Ghazali sebut.
Mati kita kok mana esok ni, tengok kita sibuk kok mana. Sayyidina Osman dia sibuk dengan Quran, maka matinya dengan Quran. Maka Nabi kata, wahai Osman, hampirlah noh ke Mekah, bagi tahu kat depa kata kita Islam Madinah pi nak buat ibadah umrah, bukan nak cari pasal. Geng-geng Islam ni tuan-tuan tak bawa apa satu pun, cuma bawa pedang je, buat mempertahankan diri masing-masing. Panah tak bawa, lembing tak bawa, bom tangan tak bawa, M16 tak bawa, tu saya tambah. Bawa pedang je. Tiba-tiba duk tak lama sampai berita kat Nabi, masuklah WhatsApp saya tambah. Sayyidina Osman ditangkap dan bakal dibunuh. Bila Nabi baca lagu tu, Nabi marah. Kan saya sebut tadi, satu orang manusia, seorang menantu hak Nabi sayang. Siapa kita lah, kalau ada menantu hak sayang tu, Allah dengar kata nak balik, bukan hari raya pun buat lemang. Buluh duk kebung lagi nak buat dah lemang. Sahabat asal cik, oi tak ada buluh lagi. Laki dia kata, seronok abang menantu nak balik. Bukan anak tu, menantu tu. Sayang ke menantu, bagus tak? Oi bagus. Contoh, balik dia suruh jadi imam pasal dia baca sedap ustaz. Dia bukan orang lain pun, biasa je, tapi dia baca sedap, saya cukup seronok lah menantu seorang tu. Contoh, bila dapat berita tentang Sayyidina Osman ditangkap dan bakal dibunuh, Nabi marah dan Nabi bersumpah. Yang disebut sebagai Bai'atul Ridwan. Di satu pohon pokok nama Sajarah Ridwan, satu pokok Nabi bersumpah. Nabi kata, wahai sahabat-sahabat Madinah, tidak akan kita patah balik ke Madinah sebelum kita menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman. Nabi sebut lagu tu. Tiba-tiba hak Nabi sebut tu lepas viral dalam Facebook saya tambah sampai dekat Mekah. Buka Facebook, naik muka depan sekali, Muhammad akan menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman di Mekah. Dengar lagu tu, pok tu takut. Tadi saya dah sebut apa ni? Kalau betul lah perang tu tujuan utama, dah lama Nabi perang. Pasal apa? Pasal Mekah ketika itu baru sahaja perang, tak silap saya lah, perang Azab. Depa kalah, moral depa jatuh, psikologi depa lemah, orang dah tak hormat bangsa-bangsa Arab di Mekah ni, depa dah down dah. Nabi boleh tak lah tu Nabi pergi serang? Boleh. Nabi boleh tak pergi bunuh lah tu? Boleh. Ada siapa? Sayyidina Umar, hantar dia seorang cukup mah. Tapi Nabi tak buat lagu tu. Kalau betul nak bunuh orang, tapi Nabi tak. Kenapa tuan-tuan? Nabi melihat maslahah lebih besar. Ni cara Islam kita ni. Apa kita? Orang main buat tahanan kat kita, boleh nak sepak nerajang, tapi fikir ke depan. Kan? Macam isu baru ni saya pun tak tahu lah hak mana betul tak betul, baca apilah dah lepas pun. Hak curi tabung masjid tu kan. Curi tabung masjid, maka tu imam denda lah, mandi jenazah. Tu kira okey tuan-tuan, mandi cara jenazah kira okey lah. Kalau kena salah seorang tu imam bekas tomoy pasal mampus dah budak tu. Tu kira okey tu, tak lemah apa, cuma nak bagi pengajaran ke dia, mu sedia akan mati esok ni macam ni dengan sebab mencuri. Dia kata dia curi sebab tolong tok wan dia. Tiba-tiba tok wan dia balas balik, aku tak suruh pun. Aku suruh JK report polis tangkap cucu aku. Dia pusing lagu tu. Tak apalah, tak bila ke mana pun, cuma nak sebut apa tuan-tuan, bila mencuri ni marah kita pun. Tambah pula harta wakaf. Macam kami di kampung kalau orang tu, tuan-tuan, curi sekerat. Tuan-tuan tahu sekerat, getah. Hak tuan-tuan tengok tu dah siap dah, tayar. Dak, hak ni sekerat ni original, keluar daripada pokok setitik-setitik. Nak boleh besar ni pun Allah makan sehari dua ni. Setitik-setitik keluar tu kira tak hujan, kalau hujan habis. Orang Kedah kata ce, faham ni. Awal dia buku, lama-lama bila hujan turun dia jadi ce. Batang apa ce ustaz? Cair. Nah. Orang Kedah ni nak jimat masa, dia ringkas api je. Punya kreatif nak balas sekerak ni tuan-tuan tahu. Ni iklan lah, iklan. Tengok tuan-tuan ralik sangat lagi takut terlap pula, kita iklan sat. Saya pun minta minum sat no. Bismillahirrahmanirrahim.
Jarang saya minum, malam ni je. Okey. Cerdik tak cerdik puak ni nak curi sekerak. Tuan-tuan bayangkan kalau pokok luka, dia turun pergi ke bawah, pokok tak sihat. Dia bukan labu kelapa sawit. Getah ni. Nak cukup satu cawan tu padah. Tiba-tiba orang balas apa perasaan kita. Oh, cerdik puak tu balas. Tuan-tuan, dia tengok tuan kebun lepas-lepas motong, toreh getah, tengok start motor balik, dia mula masuk. Dia masuk, dia tak masuk saja, dia bawa tong racun. Faham tak tong racun? Tong racun hak duk pam. Lah tak ada lah, dulu pam dah. Lah ni hak je sembuk tu. Dia bawa hak pam tu. Orang lain lintas, tengok dia dalam kebun. Orang tak tahu dia tuan kebun ke tuan apa. Tak pun mungkin tuan kebun upah dia meracun. Padahal dia bukan meracun pun. Tong tu dia buat apa? Tengok orang tak ada, damage kerak buh dalam tong. Dia bawa siapa game Mario, jalan-jalan tengok tak ada orang, ambil debuh. Penuh, start motor balik. Satu hari dapat tangkap, lunyai kena. Sebab tu sebahagian daripada abang polis kita, dia faham dah. Nak buat je sampai mati. Pasal dia tahu perasaan tuan-tuan, letih kita doa hari ni lah boleh pergi kutip sekerat jual. Dah lah kebun share. Sekerat tak banyak, sebunyi pun gagah, sekerat murah. Tiba-tiba orang balas, dia rasa orang sepak di muka. Tu kalau dapat budak tu lunyai budak tu. Ada dalam YouTube tuan-tuan buka tengok, dia pebus sekerat dalam mulut dia. Pasal gerah. Kita hak duk luar ni kata, hampa sampai hati. Dak tak kena tang kita. Kita ni orang balas pokok keladi pun marah dah. Contoh. Tamu keladi pula beli di kawan orang. Contoh sak tu je RM80. Kucing main hengau terbalik, marah tu natang kucing ni, geram baru pokok keladi pendek tu je. Ni sekerak ni. Makan masa nak beku. Nak sebut apa tuan-tuan? Nak sebut kata kita tak duduk tempat tu, kita tak tahu. Cuma hak isu baru ni tu kira okey lah tu. Baik, simpan yang tu. Tajuk kita. Bila pakat duk heboh kata Muhammad nak menuntut bela kewafatan Sayyidina Osman, salah seorang daripada puak musyrikin Mekah namanya Suhaib bin Amru. Dia ni pandai bercakap. Dia bercakap orang tak lena. Dia saya tambah lah. Nak tengok pandai cakap ke tak, tengok jemaah lena tak. Maka lena tak pandai cakap gitu. Kena cari jalan lain pula. Tambah kuliah subuh. Kuliah subuh ni saya lebih selesa kalau cerita sirah. Sirah seronok tapi saya tak pandai mengajar. Sirah seronok, dia ikut satu-satu orang, macam mana kesudahan dia. Allah, lagu tu je. Contoh. Kalau subuh buat mengajar tauhid Allah, lena. Tauhid lah subjek paling mudah orang lena. Ubat mujarab. Kalau suami tak boleh lena, jom abang pergi kuliah. Lena terus. Tu contoh. Bila Suhaib bin Amru sebut tengok kata Muhammad nak menuntut bela atas kematian Osman, dia kata ni tak boleh pergi. Pasal Muhammad kalau dia cakap buat, dia akan buat. Ni Nabi kita. Dia pun kemas-kemas beg bagasi pergi jumpa Nabi dekat Hudaibiyah. Bagasi saya tambah. Muhammad, saya mai ni daripada Mekah. Saya mewakili musyrikin Mekah. Osman dia tak kena tangkap pun, cuma biasalah bila dah balik kampung ni dia jumpa adik-beradik dia makan lemang tupak lebih kurang, jadi makan masalah, tak kena tangkap pun. Bohong percakapan dia ingat Nabi boleh makan. Lagu ni lah, wahai Muhammad, apa kata kita buat perjanjian? Itu nama tu, perjanjian Hudaibiyah. Aku mewakili musyrikin Mekah, kamu mewakili Islam Madinah. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata okey, saya tambahlah. Kalau Nabi kata baik. Kalau Nabi geram, memang Nabi nak bunuh dah, mampus dah Suhaib tu, balik tak ada kepala. Dah tak ada kepala, balik ke mana? Nak sebut kata apa? Kalau betul Nabi nak bunuh, kalau betul Nabi nak serang Mekah, dah lah tu juga Nabi serang. Siapa Nabi tahan asal? Bahkan Nabi menerima untuk rundingan. Nabi kata, wahai Sayyidina Ali, tulis antara sahabat yang dimuliakan Allah untuk menulis
Antaranya penulis wahyu Sayyidina Ali, daripada 14 ke 11 orang lebih kurang. Dia pun tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhaib kata apa? Oh, sorry bro, nak tulis yang tu tulis Bismikallahumma, jangan tulis Ar-Rahman, jangan tulis Ar-Rahim. Kami percaya akan Tuhan, tapi kami tak percaya akan sifat-sifatnya. Ni Puak Mekah ni. Kami percaya akan adanya Allah, tapi bukan pada sifatnya. Betul, kalau tuan-tuan buka sirah, baca balik sirah, kebanyakan dialog mereka mesti ada demi Allah, demi Allah. Padahal mereka bukan Islam ni pun, Nabi kita turun pun tak lagi masa tu. Makna kata apa? Mereka percaya Allah tu ada, persudut sifat mereka tak mahu. Maka Nabi kata, wahai Ali, padam. Nabi boleh setuju. Pasal apa? No, Nabi nampak masalah lebih besar. Apa dia? Sat lagi. Sayyidina Ali pun padam. No, ada sahabat seorang duk ketak kaki dah, duk dengar aja. Dia kata tak boleh jadi mau lagu ni. Kali kedua, tulis nama Muhammad Rasulullah. Suhaib kata, oh sorry bro, kali kedua. Tulis Muhammad sudah, Rasulullah jangan. Kami tahu Muhammad ni bagus, kami pun suka dengan perangai dah, tapi pasal dia ni Rasulullah, kami tak percaya. Tolong padah. Maka Nabi arahkan Sayyidina Ali padah. Sayyidina Ali tak mau padah. Tu dia tuan-tuan, adabnya dengan Nabi. Nabi suruh tu arahan tak? Arahan. Nabi kata, wahai Ali, padam. Rasulullah, dia kata, minta maaf Rasulullah, saya tak boleh. Adakah dia ikat arahan? Tak. Sebab terlalu jaga adab dan berakhlak dengan Rasulullah. Ini sahabat tuan-tuan. Maka Nabi ambil, Nabi tarik lagu tu, padam. Antara perjanjiannya tuan-tuan apa dia? Puak Islam daripada Madinah yang mai pada hari ni, dia kata tolong lipat balik tahun depan mai lain, ataupun 2 tahun lagi mai lain. Hak 1,400 orang ni pergi balik, tak boleh buat umrah tahun ni. Sahabat seorang tu ketak kepala dah, gedeg. Daripada tadi sampai lah ni semua berat sebelah, tak ada pun berat belah Islam. Tapi Nabi kata apa? Okey. Yang kedua, dia kata genjatan senjata 10 tahun. Tahu dia tak boleh perang apa 10 tahun. Ketak kepala lagi sahabat seorang tu, geram. Yang ketiga, orang Mekah yang pergi Madinah masuk Islam kena hantar mai balik. Orang Islam yang mai ke Mekah hak murtad kalau lebih kurang dikekalkan. Semua tu berat dah mereka, tak ada langsung keuntungan kepada Islam. Tu sebahagian saya sebutlah, dia banyak lagi nak ringkaskan masa. Maka bangun seorang sahabat ni. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bangun, dia tanya Sayyidina Abu Bakar, macam mana? Semua berat sebelah, aku tak boleh, aku geram ni. Ni contohlah saya buat perwatakan dia. Lagu ni lah, kata Sayyidina Abu Bakar, apa hak Rasul buat tu kira aku on ya. Tuan-tuan, As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa hak Muhammad buat, apa hak Rasul buat, kira ya. Okey dah tu. Tuan-tuan, wahyu turun ke Nabi, Jibril duduk belakang Nabi, tu bahasanya lah. Kira pakai hak tu insya-Allah. Sayyidina Umar dia tampah hati, dia pergi kat Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kita menerima begitu kehinaan besar macam ni setelah Allah memuliakan kita dengan Islam? Semua saya tengok berat sebelah ni. Kalau ikutkan hati saya, Pak Long ni balik pakai tak jumpa rumah dah, pasal kepala tak ada. Dia saya sebut lah, Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, kalau hidup zaman kita lah ni, saya pasal cerah kepala kan, duk buat cakap pandai, buat dak, dia tetap pi. Duk balas di orang, dia tetap pi. Sayyidina Umar ni bersih, pasal bersih, cerah. Tapi tak ada lah, tu syariat dulu. Syariat kita tak boleh buat lagu tu. Cuma saya nak sebut apa? Prinsip dia tu tak ada dah zaman lah. Prinsip nak bersihkan setiap jawatan dia tu payah. Anak dia pun tak boleh challenge dia.
Kita kalau pak YB, anak naik kepala, buat ikut suka dia. Mak cakap tu, bukan kata YB, pak polis pun anak ikut suka dah. Pasal dia tahu dah kuasa duk di pak dia. Contoh, oh saya normal dah, dia habaq awal lagi. Ni unta siapa? Ni unta tuan punya anak dah. Hantar pergi Baitul Mal. Lagu tu je. Anak dia memang dia tetap dalam Melayu. Dia kata unta ni pasal tengok besar pada unta orang lain. Unta hang duk menewak habis ni sat lagi ni orang tengok lah ni unta presiden punya anak. Biar pilih dia makan pokok bunga pun mesti tambahlah. Kau masuk lebih kurang lagu tu. Dia tak mau lagu tu. Lagu tu. Sebut lagu tu teringat kawan saya tadi tuan-tuan. Unta pada. Kuda dia kena tembak. Sian ke dia lah. Kawan ikat perut beli kuda nak letak di mahat dia bina mahat Baitul Hikmah. Buat di rumah pelan-pelan, mengajak duduk kampung ni. Dia nak buat lah barang-barang sunnah ni. Ada memanah, ada kuda, himpun duit beli kuda. Kuda tengah bunting, balik-balik main tengok kuda tu lari pergi ke dia, rebah depan dia, mati depan dia. Tengok-tengok ada kesan tembakan. Tak tahulah kisah betul lagu mana. Sama ada kuda dia tu dia lepas pergi ke darah pokok orang, mungkin orang marah, kena celah orang tu pula ada senapang pun boleh jadi. Ala kulli hal, pada-padalah tuan-tuan. Nombor satu, bagi amaran dulu. Ni saya lebih tak mau noh kuda duk melewak noh pasal duk makan pokok bunga saya. Habaq lu, ni cara kita, bukan terus tembak noh. Kalau dia tegak juga, tu boleh lah. Macam baru ni fatwa keluar kan, macam Kucing mai berak tempat kita dah habaq dekat tuan dia buat dalih, bahkan dia beli tambah lagi jenis bela je, tapi tak dijaga ni pun payah juga. Mai berak tempat kita, mai naik atas kereta kita cakap jenis lagu ni, tuan-tuan boleh ambil pergi buang. Nombor satu, bagi tahu dulu, bagi amaran dulu, ni jangan buat lagu ni pasal kereta saya baru beli, saya pun tak naik gini kat minggu dah punya sayangnya, tiba-tiba kereta tu Kucing naik. Ni saya panas contoh, boleh buang tak apa, tu bukan tajuk kita, nak habaq saja. Kemudian Nabi kata apa? Yang Nabi sebut, wahai Umar bin Al-Khattab, bersabarlah kamu, insya-Allah ke depan mai nanti kamu akan melihat berita yang lebih mengembirakan kamu. Tahun ke-8 Hijrah pi buat umrah pula tuan-tuan, bukan dah 1,400 orang dah, berlambak pakat pi buat umrah. Bila masuk di Mekah, ketika itu puak-puak musyrikin Mekah berdepa keluar. Saat itu mereka melihat Islam membuat ibadat umrah. Mereka melihat bagaimana keindahan Islam, bagaimana wanita yang dipandang hina oleh mereka, dipandang jijik, yang tidak ada manfaat, yang tidak ada nilai pada negara mereka, pada pahaman mereka. Lahir anak perempuan ditanam hidup-hidup kerana memalukan keluarga. Tapi bila datangnya Islam memuliakan wanita. Bagaimana hamba yang tidak ada nilai, memang hamba tak ada nilai pun, tapi dilayan bagaikan binatang. Bagaimana datangnya Islam memulia juga golongan hamba. Sebab tu tuan-tuan, Quran sebut inna fatahna laka fatham mubina. Tang mubina tu maksudnya kejayaan yang nyata. Maksudnya apa tuan-tuan? Ketika itu seluruh Mekah terima Islam 100%, termasuklah Suhaib bin Amr. Hak duk sembang dengan Nabi perjanjian tu, lah dia pun terima Islam. Saya sebut apa tuan-tuan, kesimpulan dengan hadis kita ni, jihad perang yes, tapi kita kena faham konsep jihad dalam Islam. Bukan semata-mata bunuh itu target kita, tapi memberi penerangan kepada orang bukan Islam tentang Islam, itu jauh lebih besar. Kalau kita bunuh mereka semua mati dengan memberi peluang mereka untuk mendengar Islam, yang mana lebih besar? Tuan-tuan bayangkan, kalaulah Nabi bunuh Suhaib pada hari perjanjian tu, dah lama dah dia mati dalam keadaan kekufuran. Tapi bila Nabi sabar, memberi ruang kepada mereka untuk melihat keadaan Islam. Tengok pada tahun ke-8 Hijrah, bagaimana Suhaib bin Amr Islamnya ia. Tuan-tuan boleh faham kan dekat tu sikit je. Cuma nak faham ni, jihad ni bukannya jalan kita ni semata-mata bunuh mereka, tapi dalam masa yang sama memberi ruang untuk mereka mendengar berkaitan dengan
Islam. Cuma lah ni depa nak cari tentang Islam susahlah. Bukan susah apa, kalau tengok orang Islam nak faham Islam memang takkan nampak Islam. Pasal bukan semua beramal dengan Islam. Kena tengok apa yang ada dalam Islam. Khususnya nak tengoklah pada batang tubuh yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya. Baik tuan-tuan, wallahu alam, itu secara kesimpulan untuk hadis yang keempat. Baik, ada sikit lagi, lebih kurang 5 minit saya nak bagi bunga-bunga pada hadis yang kelima, supaya tuan-tuan mai pada bulan hadapan sesuatu semangat yang baru yang kita nak faham. Isu ni lama dah, saja ada orang dia buat teruk. Apa dia? Saya baca habis sikit Hadis yang kelima, iaitu pada tajuk, silap, bukan dia lagi. Saya ingat hadis nombor 6 kan. Tuan-tuan buka tengok nombor 6 tu, hak tu yang panas tu. Hadis nombor 6 tu. Tak apa, tu bulan depan pula insya-Allah, bulan lain kali. Hadis yang kelima, iaitu tegahan membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Pendek tu je, tak ada terbit keluar lagi pun boleh hafal dah. Ulang siar. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. Rawahu Muslim fi sahihihi. Hadis Imam Muslim sahih. Daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, hadis yang kelima ini diriwayatkan daripada Anas ibn Malik. Seperti yang kita ketahui sebelum ni, mungkin dah lupa, mungkin tak bisa dengar yang kata Anas. Duk biasa dengar Anas je, tapi tak tahu sedikit sebanyak ringkasan riwayat hidup Anas bin Malik. Tuan-tuan, cuma saya boleh sebut Anas bin Malik ini merupakan seorang sahabat yang banyak jasanya. Di mana buktinya Ustaz? Kalau tuan-tuan buka kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam Tirmizi, kebanyakan hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Pasal apa? Satu lagi, Anas bin Malik bin Nadar, dia pak dia meninggal, mak dia Ummu Sulaim. Kemudian pula ada orang kenal dekat mak dia, namanya Abu Talhah. Mak dia kata, mak kalau nak nikah dengan aku kena Islam. Dia pun Islam, Abu Talhah lebih kurang. Kemudian Anas bin Malik ni, mak dia spesialnya Anas bin Malik, mak dia hari-hari ni ibu-ibu yang masih ada anak kecil ataupun yang masih ada cucu kecil, bagi tahu ke anak kita, didik anak macam ni. Antaranya bagi tahu dekat anak-anak kecil yang belum baligh, bagi tahu ke anak, kata ni cik buat lagu ni Nabi sayang, ni cik mau kalau buat lagu ni Allah sayang. Sebut perkataan sayang, kasih tu lebih daripada marah. Ni waktu kecil tu, besar dia tak heran dah waktu kecil. Kalau daripada kecil kita dah sebut kata marah, Nabi marah, Allah marah, lama-lama dia jadi tak boleh terima dah. Apa kerja dia marah sangat ni? Maka kasih sayang dia makin kurang. Contoh, kita ada anak seorang, hari-hari duk marah dia, tibai dia, balik lewat balon, tak pergi mengaji Quran, sepak cengih ni, sampai orang panggil mak harimau, cengih sungguh. Cengih pak hang tu, cengih dia kata garang pak aku. Kira pak aku balik anjing hilang tu. Contoh saya tambah, punya garangnya pak aku. Tapi contoh, dengar-dengar kita outstation keluar, anak kita buat perangai pula tak? Lagi dia buat. Mak cakap tu, kebanyakan anak hak buah nakai, bukan jahat tu, buah nakai ni pasal pok garang. Kebanyakan macam tu.
Dia tak heran dah, dia jadi muak dah. Duk kerja kena marah daripada kecil mereka besar kena marah, dia muak dah. Ni awak yang hamba ni keluar malam ni main karaoke pula ni. Bos lagu Jeffrey Dame pula tu. Kan dia tu yang duduk kilau. Awak yang seronok sangat ni. Pak aku tak ada. Pak Ham kan garang ke? Pasal garang dia tak ada, dia kusyuk ni. Pak Ham bina pergi umrah. Berapa hari? Dia kata pergi tak balik dah. Tu dia tambah. Punya seronok pak tak ada. Seronok dia pun kayuh macam duduk kilau tu. Kayuh tu contoh seronok. Tapi kalau pak dia didik dengan kasih sayang, duk belai kepala, mak jangan buat lagu tu, ayah sayang kat hang ni, pilah mengaji, ayah dah anak seorang ni je, harap hang lah nak bayang jasa pak esok ni, duk beri kasih sayang tu, walaupun pak dia tak ada, dia rasa macam teringat ke pak dia, ada lagu tu. Ummu Sulaim duk didik Anas bin Malik ni, kata Muhammad sayang kat hang, Nabi sayang kat hang, Nabi ni segak, Nabi ni akhlak dia tinggi, akhlak dia agung. Duk masuk kepala anak ni. Padahal Nabi tak mai pergi Madinah, tapi duk sulam masuk dah. Duk terima ni, budak-budak dengar tangkap terus. Muhammad sayang kat cik, Muhammad sayang kat hang. Sungguh bukan dia bohong, Nabi sayang belakang. Zamannya budak-budak. Bila kelamaan mereka kata Nabi nak mai Madinah, dia pun tunggu kat sempadan dengan kawan-kawan lain, tunggu apa semua, Nabi tak mai. Dia pun balik kemudian esok tunggu pula tak mai. Duk tak lama dengar kata Muhammad mai esok, contohlah, semua bakat tunggu. Tuan-tuan, bila melihat wajah Rasulullah kali yang pertama, walaupun kata Sayyidina Ali, orang yang tak pernah tengok Muhammad akan tengok pada kali pertama akan rasa gerun. Yes, akan rasa gerun, rasa takut, kata Sayyidina Ali. Tapi lama kelamaan rasa jatuh cinta, rasa kasih kat Nabi. Bayangkan tuan-tuan, mak duk sulam dalam kepala ni, Nabi segak, Nabi comel, Nabi putih, Nabi baik akhlak tinggi. Ni budak-budak ada teringin nak tengok. Tiba-tiba hari tu sampai sungguh, tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Tengok doa seronok ni sayupnya. Dia rasa sedih. Segak Nabi, tuan-tuan, ngaji Syama'il. Siapa cerita? Anas bin Malik. Bunyi dah kan tadi kan? Saja saya buat deras tak dengar juga. Tambah sikit boleh Datuk, sikit lah. Tu tengok lah. Tengok Nabi segak kan, dengar khasidah. Saya suka dengar khasidah Rindu Madinah tu. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Sonok tera kita tak pernah tengok Nabi pun cerita pasal Nabi cerim lu rumah seronok. Sahabat tengok Nabi, tuan-tuan, lain. Contohlah saya lah, tuan-tuan tak dengar, bisa dengar nama aja. Ni hampa tak suruh Ustaz Naim Attack, tuan-tuan, nama saya lekat Naim Attack. Tu kalau saya kerja lain pula jenuh nak ubah. Dah kerja Petronas, Naim Petronas, jenuh. Tak boleh kau suka lah nak sebut apa, tuan-tuan, Naim Attack. Dia macam mana? Allah, dia kalau hang tengok badan dia dengan Big Show tak jauh. Orang duk rekam Tora Big Show noh, Tora Big Show siapa lena dia cokah lagu tu je. Contoh, tiba-tiba saya main sungguh dengan main tinggi pung terantuk lagu tu. Dia rasa lain tu. Pasal kita dah masuk dalam kepala ni. Tengok Allah, rupanya hak kita tengok tu lebih pada hak kita simpan dalam kepala ni.
Nabi tuan-tuan segak, putih melepak, rambut ikan mayang. Ada yang kata ni tocang turun tepi ni putih, mata hitam pekat ni tengah ni. Badan Nabi, dada dengan perut sama. Jalan Nabi condong ke depan seolah macam turun bukit. Laju Nabi, tak tinggi tak rendah. Ni hak duk tahu semua ni siapa cerita? Anas bin Malik. Bila mana sampainya dia seronok, orang ni semua pakat jumpa Nabi. Anas duk tunggu ni, tunggu pasal ramai. Maka Ummu Sulaim mak dia kata, ya Rasulullah, selamat datang ke Madinah, bumi Madinah. Ya Rasulullah, orang lain bagi kebun kurma, bagi kebun sawit ni saya tambahlah, bagi saya tak ada apa nak bagi. Ya Rasulullah, saya ada anak seorangnya, boleh tak ambil dia khidmat dengan kamu? Tuan-tuan, bagi anak kita sanggupkah? 3 kat atas kau pun sedih dah. Ni bagi khidmat dengan Nabi. Usia berapa? 10 tahun. Nabi kata boleh. Nabi terima dia. Okay, tuan-tuan, kesimpulan pada riwayat hadis kita, saya sebut apa tuan-tuan? Kebanyakannya nak sebut kata Anas bin Malik ini banyak jasa dia kepada umat kita, khususnya kerana dalam kitab Syama'il khususnya menceritakan perwatakan akhlak Rasulullah semua daripada Anas bin Malik. Sebab dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Contohnya tuan-tuan, dia cerita kata Nabi suka labu. Kalau dia tak cerita, kita pun tak tahu. Anas bin Malik tak suka labu, tapi tengok Nabi makan labu, dia pun makan labu. Cinta mereka dekat Nabi bukan hanya sekadar ikut, bahkan minat ni, rasa boleh tukar. Tuan-tuan tak minat makan petai, tiba-tiba tengok bini suka petai, suka pilih petai. Jarang orang ikut lagu tu. Tengok bini suka cakap jerin, cakap jerin badah. Suka jerin, Allah ni minta mahal ya, abang tak boleh pergi, tak petai dia kau pergi. Tapi ni tak suka, tak makan labu, disebabkan Nabi suka. Selera boleh tukar. Contohlah saya suka, contoh Datuk senanglah kenal. Contoh saya suka dengan cara Datuk, saya nak ikut cara Datuk. Saya pagi-pagi kedarah pula, makan nasi lemak, paling kurang kita kata roti canai. Tapi saya nak ikut cara Datuk lah. Tengok Datuk pun sihat. Datuk pagi-pagi makan apa? Saya chicken chop contoh. Allah, macam mana nak makan chicken chop waktu pagi? Tak boleh terima. Tapi sebab suka makan juga macam tu. Tapi sahabat lagi juga nak sebut kata apa? Banyaknya jasa Anas bin Malik. Antaranya tuan-tuan, antaranya apa? Ada tak di kalangan jemaah kita yang pakai cincin tulis Allah atas, tengah Rasul, bawah Muhammad. Dia Muhammad Rasulullah. Design tu bukan suruh kedai printer tu buat. Design tu bukan suruh orang pakar design buat. Tak. Itu semua daripada Anas bin Malik. Dia yang cerita cincin ataupun cok Nabi lagu tu. Nak sebut apa tuan-tuan? Besarnya jasa Anas bin Malik. Selama 10 tahun dia duduk dengan Nabi. Lah lagi. Sonok cerita saya sahabat ni. Tuan-tuan, selama 10 tahun duduk dengan Nabi, Nabi tak pernah pukul dia. Nabi tak pernah maki hamun dia. Dia. Tuan-tuan, depan saya rasa ada, mungkin seorang ada tukang gaji kan, tukang kebun. Tanya dia, berapa kali kau marah? Allah, 14 kali saja. Tak kira maki hamun ni. Mana kata apa? Bukan kata tukang gaji lah. Isteri kita pun takatlah kita pernah kata apa. Paling kurang pernah tinggi suara. Kalau pernah, leceh lah kita. Tinggi suara, buh tengah belakang, tak layak jadi suami. Tapi bukan bukit jannah, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, nanti kita akan sambung matan hadisnya. Yang baik daripada Allah, yang kurang cantik itu, kelemahan itu diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد.